9 buah buku, iaitu kitab Imam Ahmad bin Hanbal, kitab Imam Malik, Imam Bukhari, kitab Imam Muslim, Imam Tirmizi, kitab Ibnu Majah, kitab Abu Daud, kitab Al-Nasai, dan juga yang terakhir kitab Al-Darimi. Jadi, apakah kandungan yang akan kami terangkan di dalam setiap buku yang telah saya sebutkan tadi? Yang pertama adalah latar belakang penulis. Yang kedua, metodologi pembukuan hadis. Dan yang ketiga, syarat periwayatan hadis. Metodologi dan syarat periwayatan hadis bermaksud di mana cara penulis-penulis tersebut mengambil setiap hadis untuk dibukukan dalam setiap kitab mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya Fatin Munirah binti Muhammad Nasir akan membentangkan tentang kitab Ahmad bin Hanbal. Jadi, siapakah Imam Ahmad bin Hanbal ini? Imam Ahmad adalah imam keempat dalam kalangan imam mazhab selepas Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas dan juga Imam Syafi'i. Nama sebenar beliau ialah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, dan ada juga yang berpendapat bahawa nama beliau adalah Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Beliau dilahirkan di Baghdad pada tahun 780 Masihi, dan beliau banyak menghabiskan awal waktunya dengan menimba ilmu di kota Baghdad sehingga umur beliau berusia 19 tahun. Beliau meninggal pada tahun 855 Masihi di tempat kelahirannya, iaitu di kota Baghdad. Kitabnya ini, iaitu Musnad Imam Ahmad bin Hanbal ini, lebih banyak disusun oleh anak muridnya dan juga anaknya sendiri, iaitu Abdullah. Seterusnya adalah metodologi dan syarat periwayatan Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Penyusunan Musnad Imam Ahmad bin Hanbal ini adalah melalui dengan memasukkan semua hadis yang pernah diterima tanpa menyaring dan menentukan taraf hadis di dalamnya. Hadis-hadis di dalamnya juga disusun berdasarkan nama-nama sahabat, iaitu mengikut nasab ataupun siapa yang lebih dahulu memasuki Islam. Dengan kata lain, hadis di dalam ini tidak disusun mengikut abjad ataupun mengikut tema-tema seperti dalam kitab lain. Yang kedua, penyusunan Musnad Imam Ahmad bin Hanbal ini adalah berdasarkan fatwa sahabat, di mana Imam Ahmad berpendapat sesuatu fatwa daripada sahabat, jika tiada bantahan daripada sahabat lain, maka boleh diterima. Kemudian, Musnad ini juga berdasarkan hadis mursal dan juga hadis dhaif. Ingin ditekankan bahawa periwayatan hadis di dalam Musnad ini tidaklah 100% daripada Imam Ahmad itu sendiri, kerana ia juga mempunyai riwayat daripada anaknya Abdullah. Seterusnya adalah syarat penerimaan hadis dalam Musnad Imam Ahmad ini. Pendapat pertama adalah hadis-hadis dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal ini dapat digunakan sebagai hujah. Pendapat ini disokong oleh Abu Musa Al-Madini yang mempercayai sikap waspada Ahmad bin Hanbal ini dalam menerima kebenaran sanad dan matan. Seterusnya, pendapat kedua adalah Musnad ini mempunyai hadis sahih, hasan, daif dan maudhu'. Menurut Ibnu Al-Jawzi mengatakan adanya 19 hadis maudhu' di dalam Musnad ini. Dan yang pendapat yang ketiga adalah Musnad ini terdapat hadis sahih, hadis dhaif yang dekat darjatnya dengan taraf marfu'. Pendapat ini diterima oleh Az-Zahabi, Ibnu Taimiyah dan As-Suyuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afrina Syazani binti Muhammad Azhar. Saya akan menerangkan metodologi dan syarat periwayatan kutub at-tis'ah, iaitu bagi kitab Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Kita mulakan dengan sejarah ringkas Imam Bukhari. Nama penuh beliau ialah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah Al-Bukhari Al-Ja'fi. Beliau telah dilahirkan di Bukhara setelah solat Jumaat pada 13 Syawal 194 Hijrah bersamaan dengan 810 Masihi. Beliau meneruskan pengajiannya
dalam bidang hadis di Bal, Kufah, Basrah, Mekah, Baghdad, Damaskus, Hims, Palestina dan juga Mesir. Beliau telah menghafal sebanyak 15,000 hadis dan menulis kitab-kitabnya sejak berusia 18 tahun lagi. Beliau menulis kitab Al-Jami' As-Sahih, juga dikenali sebagai Sahih Al-Bukhari, kerana telah disarankan oleh gurunya iaitu Imam Ishaq bin Rawaih Al-Hanzali. Tarikh kewafatan Imam Bukhari ialah pada hari Jumaat, malam Aidilfitri tahun 256 Hijrah bersamaan dengan 870 Masihi di Horton. Okay, kita lihat pula metod pengumpulan hadis Imam Bukhari. Tidak kesemua hadis sahih dimasukkan ke dalam kitab Al-Jami' As-Sahih tersebut kerana Imam Bukhari khawatir ia akan menjadi terlampau panjang kerana terlampau banyak hadis. Beliau meletakkan hadis yang bersesuaian dengan bab-bab yang terdapat dalam kitabnya. Kitab Sahih Bukhari juga terkenal dengan manhaj ikhtisar yang bermaksud memendekkan teks atau matan hadis. Beliau juga menghimpunkan As-Sahih iaitu hadis-hadis yang sahih, Al-Musnad iaitu hadis-hadis yang mempunyai sanad yang bersambung kepada Rasulullah SAW dan juga Al-Muhtasar iaitu memendekkan atau memotong matan hadis. Syarat periwayatan hadis Imam Bukhari. Menurut Imam Abu Al-Fad, yang mana beliau mengatakan, sesungguhnya Al-Bukhari dan Muslim serta ahli hadis lepas kedua-duanya tidak pernah mengatakan, aku mensyaratkan perawi-perawi yang terdapat dalam kitab ini menurut syarat-syarat tertentu. Tetapi, diketahui syarat-syarat itu berdasarkan kajian kitab-kitab mereka. Jadi, berdasarkan kajian terhadap kitab-kitab mereka, didapati bahawa Imam Bukhari mensyaratkan perawi-perawi itu hendaklah siqah. Siqah membawa maksud seseorang yang memiliki reputasi yang baik dan akhlak yang tinggi serta mempunyai sifat dobit yang sempurna. Seterusnya, sanadnya hendaklah berhubung di antara satu sama lain sehinggalah sampai kepada sahabat yang menyampaikan sesuatu hadis daripada Rasulullah SAW. Okey, baiklah. Masuk kepada kitab Imam Muslim. Sejarah ringkas Imam Muslim. Nama beliau ialah Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Nisaburi. Beliau dilahirkan pada tahun 206 Hijrah. Imam Muslim telah merantau ke pelbagai tempat demi mempelajari ilmu hadis, antaranya termasuklah Hijaz, Iraq, Syam dan beberapa negara lain. Guru Imam Muslim ialah Yahya An-Nisaburi, Qutbah bin Sa'ad, Abdullah bin Muslim Al-Qanabi, Ahmad bin Yunus, Sa'id bin Mansur dan banyak lagi. Beliau telah hidup sehingga berusia 55 tahun, kemudian meninggal pada hari Ahad bersama Alim Rajab tahun 261 Hijrah. Kita lihat pula metod pengumpulan hadis Imam Muslim. Metod pengumpulan hadis Imam Muslim terbahagi kepada dua metodologi, iaitu metodologi secara umum berkaitan dengan kitab Imam Muslim dan metodologi penulisan yang khusus yang telah digunakan oleh Imam Muslim dalam penulisan hadisnya. Metodologi secara umum, Imam Muslim menyusun matan-matan hadis yang senada atau dalam satu tema yang sama pada satu tempat, termasuklah dengan sanad dan matannya, tidak memotong atau memisah-misahkannya dalam beberapa bab. Beliau juga tidak mengulang penyebutan hadis kecuali dalam jumlah sedikit kerana adanya kepentingan yang mendesak yang mengkehendaki adanya pengulangan, seperti untuk menambah manfaat pada sanad atau matan hadis. Metodologi secara khusus pula, Imam Muslim mengambil masa selama 16 tahun untuk membuat kajian terhadap 300,000 hadis yang dikumpul bagi menyusun hadis tersebut dalam kitabnya. Okey, baiklah. Yang terakhir, syarat periwayatan hadis Imam Muslim. Imam Muslim mengutamakan mereka yang hafiz, mutakin, adil, dobit, jujur serta stabil pemikirannya. Imam Muslim mensyaratkan bahawa hadis yang diriwayatkan itu mestilah diriwayatkan oleh perawi-perawi yang siqah sehingga sampai kepada peringkat sahabat dan sanadnya pula hendaklah berhubung. Imam Muslim juga menerima perawi yang keahlian hadisnya di pertengahan namun
Yang jelasnya, Imam Muslim tidak menerima perawi hadis yang disepakati kelemahan peribadinya atau perawi hadis yang kebanyakan ulama muhaddisin menolak periwayatannya. Koleksi hadis pada Sahih Muslim mengkhususkan pada hadis-hadis musnad, muttasil dan bersambung yakni marfu' kepada Nabi Muhammad SAW. Sejajar dengan spesifikasi tersebut, maka sukar untuk kita menjumpai ucapan sahabat, yakni qaulus sahabi, apatah lagi qaulut tabi'in. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Zafira binti Baharil. Saya akan membentangkan tentang metodologi dan syarat periwayatan pengumpul kitab Tis'ah bagi Imam At-Tirmizi dan Imam Ibnu Majah. Yang pertama ialah Imam At-Tirmizi. Sejarah ringkas mengenai Imam At-Tirmizi. Nama sebenar beliau ialah Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin Dahaq Al-Sulami Al-Bughi At-Tirmizi. Beliau telah dilahirkan bertempat di kota Tirmizi pada sekitar tahun 208 Hijrah. Nama panggilan beliau ialah At-Tirmizi kerana telah dinisbahkan dengan tempat kelahirannya iaitu kota Tirmizi ataupun dipanggil Turmus. Imam At-Tirmizi telah meninggal dunia pada tahun 279 Hijrah bersamaan dengan usia beliau sekitar 70 tahun. Imam At-Tirmizi terkenal di kalangan para ulama sebagai seorang yang soleh, zuhud, alim, warak dan juga seorang hufaz yang dhabit. Ramai ulama yang terkenal mengambil periwayatan daripada beliau. Beliau banyak berguru dengan ulama-ulama yang terkenal, antaranya Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud dan sebagainya. Imam Tirmizi ni banyak menghasilkan karya-karya hadis dan yang paling terkenal antaranya ialah Sunan At-Tirmizi. Yang seterusnya ialah metodologi dan syarat periwayatan yang telah digunakan oleh Imam At-Tirmizi dalam kitab sunannya. Metodologi yang digunakan oleh Imam At-Tirmizi. Seperti yang kita ketahui, kitab Sunan At-Tirmizi ini merupakan kitab yang paling terkenal karangan beliau dan terdapat lebih kurang 4,051 hadis yang terkandung dalamnya. Metodologi periwayatan hadis. Yang pertama ialah beliau mentahrijkan hadis yang menjadi amalan oleh para fuqaha. Ia bermaksud beliau tidak akan mengambil periwayatan daripada perawi yang telah disepakati berusta oleh para fuqaha. Yang kedua ialah memberikan penjelasan berkenaan kualiti dan keadaan hadis yang ditulis. Beliau mengetahui secara baik tentang keadaan dan kualiti hadis tersebut, sama ada sahih ataupun hasan ataupun dhaif. Dan yang ketiga ialah beliau memberikan penjelasan tentang jalur periwayatan. Dan yang terakhir, jika terdapat perbezaan penulisan matan, maka Imam Tirmizi akan menunjukkan perbezaan penulisan matan antara hadis-hadis tersebut. Yang seterusnya, metodologi penyusunan dan penulisan. Beliau menyusun tajuk-tajuk hadis mengikut bab. Ia bermaksud, jika terdapat kesamaan antara hadis-hadis tersebut, maka beliau akan mencampurkannya dalam satu bab yang sama. Yang kedua ialah mengumpulkan pendapat-pendapat ahli ulama fiqh jika hadis itu berkaitan dengan masalah hukum fiqh. Dan yang ketiga ialah tidak semua hadis dalam kitabnya bermartabat sahih. Ada juga martabat hadis yang lain seperti hasan dan juga dhaif. Yang terakhir ialah hadis di dalam kitabnya disusun berdasarkan urutan bab fiqh yang dimulakan dengan bab taharah, kemudian akhlak, doa, tafsir dan sebagainya. Yang seterusnya ialah syarat periwayatan Imam At-Tirmizi. Menurut Al-Hafiz Abu Fadil bin Tahril Al-Maqdisi, terdapat 4 syarat yang ditetapkan oleh beliau sebagai standard periwayatan hadis. Yang pertama ialah hadis-hadis yang sudah disepakati kesahihannya oleh Bukhari dan Muslim. Ia bermaksud Imam Tirmizi ni mengambil hadis-hadis yang mana dia telah disepakati sahih oleh Bukhari dan juga Muslim. Yang kedua ialah hadis-hadis yang sahih menurut standard kesahihan Imam Abu Daud dan juga An-Nasa'i. Maksud hadis itu mencapai tahap standard kesahihan Imam Abu Daud dan Nasa'i. Dan yang ketiga ialah hadis-hadis yang tidak dapat dipastikan kesahihannya dengan menjelaskan sebab kelemahannya. Dan terakhir ialah hadis yang dijadikan hujah oleh para fuqaha
sama ada hadisnya sahih ataupun tidak. Dan hadis yang tidak sahih itu tidak sampai ke tahap dhaif matruk. Ia bermaksud Imam Tirmizi ni meletakkan syarat periwayatan bahawa hadis yang digunakan itu tidak sampai ke tahap dhaif yang matruk. Okey, seterusnya kita akan beralih pula kepada Imam Ibn Majah. Sejarah ringkas mengenai Imam Ibn Majah. Nama sebenar beliau ialah Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah Al-Qazin. Nama gelarannya Ibn Majah yang mana telah dinisbahkan kepada bapanya Yazid. Beliau telah dilahirkan pada sekitar tahun 207 Hijrah ataupun beberapa pendapat lain yang mengatakan pada 209 Hijrah di Al-Qazin, Iraq. Beliau meninggal dunia pada tahun 273 Hijrah ataupun bersamaan 887 Masihi pada bulan Ramadan. Beliau terkenal sebagai seorang muhaddis yang bertaraf Al-Hafiz Al-Kabir yang bermaksud penghafaz hadis yang agung, yang mana beliau telah menghafal banyak hadis-hadis Rasulullah SAW. Beliau terkenal mempunyai pribadi yang mulia, iaitu seorang berakhlak mulia, jujur, kuat hafazan dan juga alim. Sepanjang hidupnya, beliau telah menjelajah ke banyak negeri semata untuk menuntut ilmu hadis. Dan dalam tempoh perjalanannya itu, beliau telah banyak berguru dengan guru-guru tempatan yang terkenal. Antaranya ialah Abu Bakar bin Abi Shaybah, Muhammad bin Abdullah, dan Hisham bin Ammar dan sebagainya. Metodologi yang digunakan oleh Imam Ibn Majah. Yang pertama ialah beliau menyusun hadis mengikut kitab atau bab-bab yang berkenaan dengan masalah fiqh. Seperti yang dilakukan dalam kitab Sahih Muslim, Sahih Bukhari dan lain-lain lagi. Yang kedua ialah beliau tidak terlalu memfokuskan kepada ta'liqul hadis yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh tersebut. Beliau hanya mengkritik ataupun memberi pandangan pada tempat-tempat yang menurut pandangannya perlu saja. Dan ketiga, beliau tidak melakukan pengulangan hadis yang sama. Beliau hanya membuat pengulangan hadis tersebut pada tempat-tempat yang tertentu saja. Yang terakhir ialah terdapat pelbagai-bagai darjah hadis di dalam kitabnya seperti hadis sahih, hasan dan juga dhaif. Dalam kitabnya terkandung banyak hadis dhaif dan terdapat juga hadis munkar dan juga hadis maudhu'. Yang terakhir ialah syarat periwayatan hadis yang digunakan oleh Imam Ibn Majah. Yang pertama, Imam Ibn Majah dia tidak meletakkan atau menyatakan syarat periwayatan hadis yang khusus untuk diletakkan dalam kitabnya, iaitu Sunan Ibn Majah. Beliau banyak mencampur dan masukkan semua jenis kualiti hadis di dalam kitabnya seperti hadis sahih, hasan, dhaif, munkar, batil, maudhu' dan sebagainya. Yang kedua ialah kitab Sunan Ibn Majah mempunyai kaedah penyusunan hadis yang sistematik yang mana dia meletakkan sistem tema mengikut hadis-hadisnya. Dan justru itu terdapat juga hadis mursal dalam kitab Sunan Ibn Majah. Nama saya Nur Izzah Ilyana binti Zainuddin dan saya akan menerangkan mengenai syarat dan metod penyusunan Imam Abu Daud dan juga Imam An-Nasa'i. Sedikit biodata mengenai Imam Abu Daud. Nama sebenar beliau ialah Sulaiman Al-Ashas bin Ishaq bin Basir bin Zidad bin Am bin Umran Al-Azdi Al-Sijistani. Beliau dilahirkan di Sijistan pada tahun 202 Hijrah. Beliau merupakan seorang yang sangat pemalu, zuhud, soleh, tekun beribadah dan juga pencinta ilmu. Kerana sejak kecil lagi beliau banyak meluangkan masa untuk menuntut ilmu dan ketika dewasa beliau mula mengembara ke beberapa daerah untuk berjumpa para pendidik. Karya beliau boleh dibahagi kepada tiga, iaitu yang telah dicetak dan dijadikan sebuah buku seperti Sunan Abu Daud. Kedua, karya dalam bentuk manuskrip seperti Al-Jar wa Ta'dil, dan ketiga, karya yang telah hilang dan tidak dijumpai seperti Al-Qadar. Seterusnya, mengenai syarat dan juga metod penyusunan Sunan Abu Daud. Beliau telah berjaya mengumpulkan 500,000 hadis hasil daripada beliau pergi mengembara ke beberapa daerah
Dalam 500,000 hadis tersebut, beliau hanya memilih 4,800 hadis sahaja di dalam sunannya. Tumpuan utama beliau adalah syariat Islam. Oleh itu, Imam Abu Daud telah menyusun mengikut permasalahan yang berlaku dalam topik fiqh dan dimulakan dengan bab ibadah seperti solat dan bersuci. Di dalam sunan ini terdapat juga hadis hasan dan juga hadis dhaif, dan hadis dhaif tersebut tidak berapa lemah, tetapi beliau telah menyatakan segala kelemahan tersebut di dalam sunannya. Seterusnya, sunan beliau ini telah menjadi rujukan mengenai hukum kepada para fuqaha kerana penjelasan beliau yang sangat baik, jelas dan juga terperinci. Akhir sekali, dikatakan bahawa kedudukan sunan ini adalah selepas Sahih Bukhari dan Sahih Muslim kerana terdapatnya banyak hadis sahih dan juga hadis hasan. Seterusnya mengenai Imam An-Nasa'i. Sejarah ringkas mengenai Imam An-Nasa'i. Nama penuh beliau ialah Abu Abdurrahman Ahmad ibnu Ali ibnu Shu'aib ibnu Bahr al-Khurasani al-Qadi. Beliau dilahirkan di kota Nasak pada tahun 215 Hijrah. Gelaran An-Nasa'i tersebut adalah bersempena dengan tempat kelahiran beliau. Beliau merupakan seorang yang warak, zuhud, tekun beribadah seperti menunaikan solat sunat tahajud dan juga berpuasa seperti puasa Nabi Daud. Puasa Nabi Daud ini adalah berpuasa sehari dan berbuka sehari lagi. Di antara karya-karya Imam An-Nasa'i ialah Musnad Malik dan Sunan Al-Kubra. Sunan Al-Kubra merupakan karya Imam An-Nasa'i yang paling masyhur. Seterusnya, syarat dan juga metod penyusunan Sunan Imam An-Nasa'i. Imam An-Nasa'i telah menyusun kitabnya mengikut metod sunan yang berasal daripada perkataan sunnah, iaitu penyusunan yang mengikut hukum-hukum dalam Islam. Beliau juga telah menggabungkan hadis yang bersumberkan daripada Nabi Muhammad SAW sahaja. Ada juga hadis daripada para sahabat dan tabi'in, tetapi bilangan hadis tersebut hanya sedikit. Cara beliau menyusun hadis-hadis tersebut sangat kemas dan juga teratur yang mengikut aspek syariat dalam Islam. Hadis tersebut disusun mengikut topik dalam ilmu fiqh. Imam An-Nasa'i telah memilih dan mendahului hadis sahih daripada hadis-hadis yang lain. Imam An-Nasa'i juga mementingkan syarat kelayakan sebelum memilih perawi hadis. Pemilihan perawi oleh Imam An-Nasa'i adalah diambil daripada tabaqat atau tingkatan pertama, kedua dan juga ketiga. Namun, yang ketiga ini masih juga terdapat keraguan sama ada diterima atau ditolak kerana terdapat kelemahan juga. Beliau sanggup untuk menyenaraikan pelbagai hadis hanya untuk mengetahui kelemahan perawi-perawi tersebut. Hal ini kerana beliau amat mementingkan integriti perawi dari sudut penguasaan hadis dan juga personalitinya. Akhir sekali, Sunan An-Nasa'i ini dikatakan istimewa kerana topik haji yang telah disusun mengikut mazhab Syafi'i, disebabkan beliau merupakan pengikut mazhab Syafi'i. Saya akan teruskan dengan kitab seterusnya iaitu Sunan Al-Darimi dan Al-Muwatta'. Ad-Darimi atau nama sebenarnya ialah Abu Muhammad Abdullah bin Abdul Rahman bin Al-Fath bin Buhram Ad-Darimi Al-Samarqandi. Beliau dilahirkan pada tahun wafatnya Ibnu Al-Mubarak pada tahun 181 Hijrah di kota Samarkand. Kota Samarkand ialah sebuah daerah di seberang sungai di wilayah Iraq. Beliau wafat ketika umur 75 tahun pada hari Tarwiyah iaitu pada 8 Zulhijjah 255 Hijrah selepas Asar di Bukit Marwah. Beliau dikebumikan pada hari Arafah bersamaan dengan hari Jumaat tahun 255 Hijrah. Beliau dikurniakan kecerdasan otak yang memudahkan untuk memahami dan menghafal Al-Quran dan hadis.
Beliau telah mengembara untuk menuntut ilmu di Iraq, Syams, Baghdad, Kufah, Basrah dan banyak lagi. Di negeri Iraq dan Syams, Ad-Darimi berpeluang menuntut ilmu dari para ahli hadis dari Mekah dan Madinah. Antara guru beliau ialah Yazid bin Harun dan Aswad bin Amir. Ramai juga anak murid beliau yang telah menuntut ilmu dengannya, antaranya ialah Imam Tirmizi dan Imam Abu Dawud. Disebabkan kepribadian dan keilmuan Ad-Darimi, ramai ilmuwan yang berpendapat mengenai beliau. Antaranya ialah Muhammad ibnu Abdullah ibnu Al-Mubarak. Beliau berkata, "Wahai penduduk Khurasan, selama mana Ad-Darimi masih ada, maka janganlah kamu mencari ilmu kepada orang lain." Selain Muhammad ibnu Abdullah, An-Nawawi juga berpendapat bahawa Ad-Darimi ialah salah seorang penghafal hadis yang menjadi kebanggaan umat Islam di masanya yang sukar untuk dicari setanding dengannya. Atau nama lainnya adalah Al-Hadis Al-Musnad Al-Marfu' Wal-Mawquf Wal-Maqtu', mengandungi 3,367 hadis yang terdiri daripada 89 hadis mursal dan 240 hadis maqtu' serta kebanyakan hadis bersandar langsung dari Nabi Muhammad SAW. Sunan Ad-Darimi memiliki penyusunan yang baik dengan 24 kitab. Dalam karya ini meletakkan hukum-hukum pada setiap bab yang ada. Karya ini juga mengandungi hadis-hadis marfu', mauquf dan maqtu', namun kebanyakannya adalah hadis marfu'. Hadis-hadis yang terdapat dalam karya ini diperbahaskan lagi dengan lebih panjang dengan ditambahkan lagi hadis marfu' yang lain dan dikemukakan pelbagai asar dari para sahabat dan tabi'in. Dalam setiap bab yang ada, hanya mempunyai 1 hingga 3 hadis sahaja dan amat jarang dijumpai dalam satu bab mempunyai lebih dari 3 hadis. Karya ini juga tidak mempunyai banyak sanad kerana lebih memfokuskan untuk menyusun sebuah kitab hadis yang ringkas dan tidak berkehendak untuk memperbanyakkan jalur sanadnya. Ramai ulama hadis yang berpendapat mengenai Sunan Ad-Darimi ini. Ada yang berpendapat bahawa Sunan Ad-Darimi ini mempunyai lebih banyak hadis sahih berbanding kitab Ibnu Majah. Sunan Ad-Darimi ini juga mempunyai lebih banyak susunan sanad yang tinggi jika dibandingkan dengan susunan sanad dalam kitab Al-Bukhari. Ada juga yang berpendapat bahawa Sunan Ad-Darimi ini mampu menggantikan kitab Sunan Ibnu Majah dalam kitab Sittah. Kitab Sunan Ad-Darimi hanya popular dalam kalangan ulama dan ahli hadis sahaja dan kurang dikenali dalam kalangan ulama umumnya. Ini kerana kitab ini kurang mengemukakan hadis yang kebanyakannya ada dalam kutub Sittah. Namun, masih lagi kitab Sunan Ad-Darimi ini menempati tingkat yang agak tinggi dalam kalangan ulama hadis. Biodata Imam Malik. Imam Malik atau nama sebenarnya ialah Abu Abdullah Malik ibnu Anas ibnu Malik ibnu Abi Amir. Beliau dilahirkan pada tahun 93 Hijrah dan berasal dari Madinah. Imam Malik mempunyai ingatan yang sangat kuat dan kebiasaan beliau mendengar hadis dari para gurunya. Antara para gurunya ialah Abu Az-Zanad Abdullah bin Zakwan, Yahya bin Sa'id Al-Anshari dan Abdullah bin Dinar. Disebabkan keilmuan beliau yang tinggi, ramai yang telah menuntut ilmu dengannya. Antara anak muridnya ialah Imam Ismail bin Hammad, iaitu cucu Imam Hanafi, Imam Ali bin Ziyad At-Tunisi, Imam Bashar bin Haris dan ramai lagi. Beliau wafat pada 14 Rabiul Awal 179 Hijrah dan dikebumikan di Jannatul Baqi. Beliau wafat di Madinah ketika pemerintahan Daulah Abbasiyah di bawah kekuasaan Khalifah Ar-Rashidin. Kitab Al-Muwatta ini ditulis pada tahun 144 Hijrah atas permintaan Khalifah Ja'far Mansur sewaktu menunaikan ibadah haji. Pendapat mengenai jumlah hadis
Yang paling banyak dipersetujui para ulama adalah pendapat Fuad Abdul Baqi, iaitu 1,824 hadis. Latar belakang penyusunan Al-Muwatta. Disebabkan masalah politik dan sosial agama yang berlaku pada zaman Umayyah hingga Abbasiyah. Permintaan Khalifah Ja'far Mansur atas usulan Muhammad ibn al-Muqaffah yang prihatin akan perbezaan fatwa dan mengusulkannya kepada Khalifah untuk membantu membentuk undang-undang. Keinginan Imam Malik sendiri supaya umat Islam dapat memahami agama Islam. Metod penyusunan Al-Muwatta. Hadis diklasifikasi berdasarkan hukum, iaitu abwab fiqhiyah. Sebelum pembahasan, dikemukakan terlebih dahulu tentang pendapat para ahli hadis. Diajukan kepada 70 orang ulama fiqh Madinah dan mereka menyepakatinya. Kerana itu nama kitab ini Al-Muwatta yang bermaksud disepakati. Dalam kitab Al-Muwatta tidak semua hadisnya sahih. Terdapat juga pendapat para sahabat, qaul tabi'in, ijma' ahli Madinah dan pendapat Imam Malik sendiri. Sekian, terima kasih.